kifayah. Dalam satu kampung kena ada seorang hafal Quran. Imam Zamakhsyari sebut benda ni dalam kitab dia. Jadi kita kena ada satu orang yang mana menghafal Quran walaupun seorang. Umpama dalam semayang berjemaah, mazhab Syafi'i, mana masjid kena ada orang semayang berjemaah. Fardu kifayah. Kalau tak ada masjid dia mati, dia kawasan ni masjid ke contohnya mana-mana negeri langkah suka lah. Contoh dia masjid ada tapi mati tak ada seorang semayang. Maka dosa berlaku seorang. Orang lelaki lah, kena ada orang lelaki. Kalau orang lelaki kerja di luar apa, memang tak ada orang lelaki, tak ada lepas. Taklifan tu, tanggungjawab tu lepas. Gitu. Jadi habislah bab taranum. Habis nak insya-Allah. Bab taranum. Kita nak sebut bab mukjizat Al-Quran. Jadi mukjizat Al-Quran ni mana-mana Nabi alaihi wassalatu wassalam. Ni baru ya, air kosong, air leci. Ada air gini ni. Air leci ya je. Insya-Allah. Jadi mukjizat Al-Quran mana-mana Nabi datang ke muka dunia, Allah bagi mukjizat. Antara dia Nabi Adam alaihissalam. Apa mukjizat Nabi Adam? Mukjizat Nabi Adam tidak ada air, tidak ada maut. Allah SWT buat daripada tanah jadi Nabi Adam. Datang pula Nabi mana? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ada mukjizat dia. Apa mukjizat? Kapal besar. Tu kata teknologi ada dah zaman Nabi Nuh alaihissalam. Tu sebut mukjizat Al-Quran mengenai teknologi Nabi Nuh alaihissalam sebut pasal kapal. Berjalan atas air dah masa tu. Masya-Allah. Jadi mukjizat Al-Quran ada mukjizat dari sudut sains dia, ada mukjizat sudut sejarah dia, dan ada mukjizat sudut matematik dia. Quran sebut mengenai matematik, qul huwallahu ahad satu. Mengenai malaikat yang turun 3,000 malaikat batu sebut 3,000. Ataupun kalau sabar lagi dalam perjuangan 5,000 malaikat ke batu sebut mengenai huruf-huruf dalam Quran. Dan semua dia ada hikmah sebalik Allah Ta'ala sebutkan. Jadi semua Nabi-Nabi turun ada mukjizat. Antara dia Nabi Musa AS. Kita cerita Nabi Musa ni mukjizat Al-Quran segi sejarah. Jadi Nabi Musa AS ini dia ada mukjizat dia apa dia? Tongkat dia lah. Dilempar tongkat jadi ular. Jadi mukjizat para anbiya ini, dia mukjizat ini suatu benda yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada para Nabi dalam keadaan para Nabi pun tidak tahu kalau itu mukjizat. Bukti dia benda ini Allah wahyukan kepada para Nabi untuk buat perkara. Bukti dia Nabi Musa AS, dia tukar dia bertukar jadi ular berapa kali? 3 kali ya. Kali pertama di Gunung Sinai. Allah Ta'ala perintah kepada Musa AS, tongkat apa tangan kamu? Qala hiya 'asaya, ni tongkat aku. Aku buat tongkat masuk jalan naik bukit, aku buat ketuk daun kayu, jatuh daun-daun kambing aku makan. Nabi Musa kata tu tongkat aku. Allah Ta'ala perintah Nabi Musa lempar tongkat dia, bertukar jadi ular. Nabi Musa takut. Bukti Nabi Musa tak tahu kalau itu. Allah perintah. Jadi Nabi Musa takut lagi. Atau kita jangan takut. Pegang jadi tongkat lagi. Kali kedua mana? Dia bertukar tongkat Nabi Musa jadi ular. Masa berhadapan dengan Fir'aun. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin. Fir'aun cabar. Kata kalau betul mari dengan tanda-tanda besar Allah Ta'ala, tak. Maka orang ya. Kalau orang di kalangan orang benar. Maka Nabi Musa lempar tongkat dia jadi ular semua. Nabi Musa masuk tangan dia celah ni, dia tutup itu, buat keluar jadi cahaya tadi. Kenapa Nabi Musa masuk dalam? Dia kepik dia. Contohnya, dia masuk sini. Ni kan, kalau kita berdebar kan, dia duduk lah sini. Jadi tanya doktor di kuliah Quran, kenapa dia sebut Nabi Musa masuk itu? Karena sebenarnya bila orang ada takut, kadang-kadang dia berpeluk tubuh dia jadi tenang sikit. Jadi hikmah dia adalah kalau kita nak berdebar Nabi Musa ni depan Fir'aun bala tentera macam tu. Orang hebat lah. Hari ni kalau nampak hebat mereka, maka tentera dia ngabong dia ngapa lah. Maka berdebar kita kisah seorang lagi. Bawa Nabi Harun seorang. Jadi keadaan macam tu, mukjizat Nabi Musa kali kedua jadi ular pula depan Fir'aun. Oh ni hebat dia kata ni, sihir ni. Si ahli
pembesar menteri-menteri, Datuk Sri yang ada dengan Fir'aun satu. Maka dia kata hebat ni sihir ni. Oh besar dia. Lah kali ketiga bila ditukar jadi ular. Apabila depan kali sihir. 3 kali dia tukar jadi ular. Lain tak ada. Kalau Nabi Musa boleh tukar gitu jadi ular, oh sedap. Wah sembahan. Mari tengok ni. Subhanallah. Lepas gitu. Oh ke? Tapi Nabi Musa tak buat. Sebab apa? Perintah Allah. Baru dia jadi. Gitu. Begitu juga apabila Nabi Musa AS menuju ke Laut Merah dengan Bani Israel. Fir'aun dan bala tentera dia kejar belakang. Dia kata habis dalam kita dah. Musa AS habis dah kita. Depan laut belakang Fir'aun dengan tentera dia mati habis. Nabi Musa kata Rabbi inni sayahdi. Allah aku akan bagi hidayah pada aku nak buat macam mana. Masa itulah Allah perintah Nabi Musa AS pukul Laut Merah dengan tongkat. Tu Laut Merah pukul. Musa tahu kalau Musa tahu dah. Oh, tak lagi tepi laut. Pak. Baik. Kali pula. Maka tak laku begitu kerana wahyu mukjizat para anbiya ini Allah yang perintah. Nabi SAW wa ma yantiqu anil hawa. Nabi tak buat apa suka-suka. Nabi tak tahu celup tangan air jadi tak. Benda tu Allah telah perintah pada Nabi. Nabi buat ada air jadi banyak, makanan jadi cukup. Semua tu mukjizat dari para Nabi. Antara mukjizat Nabi lagi peluk Nabi SAW bau sedap. Bukti dia Sayyidina Anas khidmat 10 tahun Nabi. Sayyidina Anas kata memang bau sedap sungguh. Lebih sedap daripada kasturi bau peluk Nabi. Dia ada kajian yang dia buat. Maknanya kalau orang cium bau budak umur setahun, kalau dia main pun dia peluk sikit, kita cium bau sedap. Sedap kan? Orang tua kalau peluk sedap apa? Kita cium. Oh masak boleh. Sedap tu pakai minyak wangi. Jadi sunnah juga pakai minyak wangi ni supaya bau sedap. Jadi kenapa? Dia ada 2 sebab. Yang pertama dia makna kerana dosa manusia. Nabi ni orang terpelihara dari dosa. Sedap bau badan. Jadi orang antara dia kita bau tak sedap sikit biasa. Dia atau dia buat dosa besar, minum arak, dia buat menjom bau kulit. Dosa-dosa besar. Apabila buat badan ni dia keluarkan satu hormon yang tidak baik. Budak tak ada dosa memang tak. Dan yang kedua dia panggil secara zatnya. Secara zatnya badan manusia ni makan terlalu pelik. Tengok kita makan tom yum, udang ada, daging ada, ayam ada, makan tu. Sayur pula. Semua makanan binatang, manusia makan lagi. Kambing makan rumput, makan sayur, kita makan sayur. Ayam makan beras, makan padi, kita makan beras, makan padi. Harimau makan daging, kita makan daging. Kita sapu lagi. Makanan binatang. Kita makan biskut Mary, harimau tak makan biskut Mary. Kita makan air batu campur. Itik tak minum air batu campur. Jarang nak jumpa kalau kita bagi orang minum. Jadi benda ni tak ada. Jadi apabila masuk dalam badan terlalu banyak makanan, maka tengok apabila manusia ni mati, manusia yang paling takut bau. Umpama dia peti sejuk sebiji, kalau kita baru beli sedap bau. Sedap bau dia. Apabila buah belacan, kari basi bumbuh juga, nasi bumbuh, apa ikan kering bumbuh. Kita tutup peti tadi, biar minum. Cuba buka tadi, bau macam mana? Sedap bau. Jadi inilah keadaan manusia. Jadi nak cerita mukjizat tadi, mukjizat yang ada pada Nabi SAW yang berlalu sepanjang zaman. Daripada zaman Nabi dulu kini selamanya tidak akan lapuk. Itu Al-Quran. Dulu kali. Mukjizat zaman Nabi apa dia mukjizat dia? Mukjizat zaman Nabi SAW dari segi bahasa. Di zaman Nabi segi bahasa orang hebat bahasa. Apabila turun bahasa Al-Quran, baca Sayyidina Umar yang begitu gagah dia, maka masuk Islam Sayyidina Umar. Baca surah Taha. Sayyidina Umar tak Islam lagi satu. Ini dalil dia orang bukan Islam boleh baca Quran. Sayyidina Umar baca Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahman
ayat Al-Quran. Jadi masa tu Syekh kalau lah. Jadi nak cerita je pada mana ni penutup ni. Lepas tu. Penutupnya, apabila marinya Quran di zaman moden ini, mukjizat tu nak tengok macam mana. Kita bahasa Arab hebat kita. Kita tak hebat. Anak entah tukar lagi. Anak dalam bahasa Arab, saya. Entah, awak. Ada orang yang baru belajar bahasa Arab, bertukar dia cakap. Dia kata kawan dia, ingat tu, anak mari rumah saya tu esok tu. Dia kata kawan dia. Kawan ni belajar bahasa Arab tak? Dia kata beres, tak ada masalah. Hantar pergi yang awak esok. Nampak? Hantar tu awak lah. Tapi bertukar bahasa Arab. Jadi di zaman ini, apabila kajian sains dibuat, maka terbukti kehebatan Al-Quran. Antara dia yang pertama, Allah SWT sebut, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Sungguhnya orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala akan lempar neraka Allah. Dan ketika mana setiap kali mana kulit dia terbakar, maka Allah Taala akan tukar kulit yang baru. Orang yang kufur dengan ayat Allah Taala tukar dengan kulit yang baru untuk apa? Untuk liyadhuqul azab, untuk dia rasa azab. Di zaman moden ini, satu convention dibuat mengenai perubatan. Buat di mana saya lupa. Di dalam tu ada Dr. Majid Zindani, satu orang doktor daripada Yaman. Dan dia ada college dia di Yaman, College Al-Quran dan Sains. Mengikut dia kaji ikut sains. Jadi dia ada dalam tu satu orang pakar kulit daripada Thailand. Dia kata ikut kajian saya, selama 30 tahun saya dalam bidang kulit ni, dia kata yang sebenar reseptor yang rasa sakit ni kulit. Apabila orang terbakar seluruh badan dia, kulit, sel-sel kulit semua hangus terbakar, tinggal daging yang dalam dengan tulang, dia tak rasa sakit. Ini kajian doktor dalam moden. Dia doktor pakar 30 tahun, orang Thailand. Dia kata tak rasa sakit. Yang sebenar rasa sakit Allah buat kulit, kita cubit yang boleh. Dia sakit, pedih. Jadi bangun Dr. Majid Zindani, dia kata dalam Al-Quran telah disebut perkara ini 1400 tahun dulu. Allah Ta'ala sebut orang yang kufur dengan Allah, Allah akan lempar neraka, bakar dia. Apabila kulit dia telah hangus semua, Allah Ta'ala badalnahum juludan ghairaha, Allah Ta'ala akan tukar dengan kulit yang baru. Kulit manusia yang terbakar dalam api neraka ditukar dengan kulit yang baru. Untuk apa Allah tukar kulit ni? Liyadhuqul azab, untuk rasa azab Allah Ta'ala. Maknanya di akhirat tu kulit cukup yang rasa sakit. Yang merasa azab Allah kulit. Pakar Thailand tadi pakai kulit, asyhadu an la ilaha illallah, masuk Islam dia. Tuan. Itu mukjizat Allah sebut. Antara dia lagi Allah sebut dalam surah Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah ayahsabul insanu an lan najma'a idhamah bala qadirin ala an nusawwiya banana. Manusia ini dia menyangka Allah Ta'ala bila dia mati, dia hancur lebuh habis. Allah Ta'ala tak boleh nak kumpul balik tulang dia, buat dia balik. Dia rasa begitu bila hancur. Sedangkan manusia kita ni tak ada Allah Ta'ala boleh buat ada. Apa lagi benda ada, nak buat biar jadi elok balik. Senang kan? Bangunan tu tak putus, tak boleh buat balik. Benda tu senang kan? Jadi Allah SWT sebut apa? Bala qadirin ala an nusawwiya banana. Bahkan Allah sangat berkuasa untuk buat balik cok jari manusia. Tengok cok jari kita kecil kan? Cok jari ni sama balik. Allah Ta'ala boleh buat sama. Tulang lagi senang. Cok jari buat sama balik. Allah Ta'ala buat. Bukan cok jari lain, sama balik. Jadi hasil daripada cok jari ni, hari ini kalau polis nak tangkap penjenayah belakang ada cok jari mana-mana, polis boleh tangkap. Cok jari manusia tak tukar. Allahu Akbar. Maha berkuasa Allah Ta'ala. Cok jari kita beza semua.
Dan setiap manusia yang melihat mata muka dunia yang cok jari berbeza-beza, wajah berbeza-beza Allah Ta'ala ciptakan, bangkit akhirat pun begitu kan. Ni cok jari. Allah sebut dalam Quran ni cok jari ini, kajian boleh semua boleh buat. Identiti manusia boleh cang ni cok jari. Allahu Akbar. Itu mukjizat Al-Quran. Kajian sains, maka dia tak lagi. Kata ulama, apabila satu kajian sains dibuat, maka apabila kena dengan Al-Quran, maka yakin kita dengan Al-Quran. Apabila orang buat kajian sains bertentangan dengan Al-Quran, maka kajian sains kena tolak, ambil Al-Quran. Pasal Al-Quran ni yang turunkan, yang bercipta dunia. Yang kajian sains manusia yang zon-zon saja, dia sangka-sangka. Asalnya begitu. Tu dia. Jadi apabila kena dengan Al-Quran betul, mana kajian sains yang betul tepat, maka dia kena dengan Al-Quran. Yang berlaku juga mengenai mukjizat Al-Quran segi sejarah berlaku di Mesir. Segi sejarah ni, satu orang berketua daripada Perancis datang melawat mumia Fir'aun tu. Dia datang kaji lah. Dia tengok mumia ni, Allah dia semua dia kaji. Dia kata ikut kajian saya ni, kemungkinan mumia ini dia ni hidup sesama dengan Nabi Musa. Dia kaji. Dia kata kemungkinan ni mumia Fir'aun ni hidup sesama dengan Nabi Musa. Orang Mesir yang bawa doktor Perancis tadi, dia kata profesor tak payah terkejut kata. Orang Islam tahu lama. Dia terkejut jadi. Dia mula-mula dia biasa tau. Apabila orang Mesir tu kata ke dia, tak payah terkejut, orang Islam tahu lama dah. Orang Islam tahu lama dah. Disebut dalam Quran. Kata betul ke? Quran sebut ayat dia apa? فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Pada hari di mana Fir'aun ini dia mati dalam Laut Merah, Allah Ta'ala selamatkan badan. Allah Ta'ala tak hancurkan badan Fir'aun ni sampai hari ni. Untuk apa Allah Ta'ala kekalkan mumia Fir'aun dengan izin Allah? Kalau Allah Ta'ala tak izin, dihancur habis lah. Itu dah ada. Tapi kekal sampai hari ni. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً, untuk menjadi pedoman orang selepas Fir'aun. Pedoman apa? Jangan lawan Allah Ta'ala, jangan lawan para anbiya yang datang ke muka bumi, mengenalkan manusia, ajak manusia kepada Allah. Fir'aun ni lawan Nabi Allah, dikufur dengan Allah Ta'ala. Jadi ayat hari ni menjadi ayat kepada manusia hari ni untuk taat pada perintah Allah. Kalau kekal ni mumia Fir'aun. Jadi orang Mesir dia pergi melawat Fir'aun. Bayar 100, masuk museum tu 100 bayar. Makam Imam Syafi'i tak pergi. Tahu apa tu? Jadi macam Fir'aun tu pak saudara dia, rajin di ziarah Fir'aun. Jadi nak tengok ambil sebagai pedoman pada kita, jadi iktibar tak apalah. Tapi kita pergi kat mana-mana benda tempat yang dilaknat oleh Allah, kita kena cepat-cepat pergi. Ini Nabi yang pun. Nabi dalam satu perjalanan lalu di satu kampung yang mana dilaknat oleh Allah Ta'ala, sebut dalam Quran. Maka Nabi SAW akan tutup muka dia dan cepatkan perjalanan kerana takut pada Allah Ta'ala. Hari ni laut mati tu di Jordan itu, bumi itu dibalik. Kaum mana tu? Di Jordan laut mati. Nabi Lut. Kaum Nabi Lut yang mana buat hubungan sejenis laki sama laki, gay orang kata. Maka Allah Ta'ala balikkan laut mati tu sampai hari ni, benda yang bawah dia naik atas, yang atas turun ke bawah. Hari ni orang suka-suka balik haji singgah Jordan, gila mandi lah mati. Tu kata mana benda ni kena belajar. Ni tempat ni macam mana? Tempat ni dilaknat oleh Allah Ta'ala. Sekadar kalau kita lalu tengok, ni laut mati balik, tak payah pergi berenang, menyelam. Sebab ini tak tenggelam, padat garam dia tu. Ada dulu sakit, budak sakit yang penyakit kulit tu, dia pergi rendam laut mati. Orang support dia pergi rendam laut mati. Budak ni masuk dalam mati, merau tak nak kata. Mak dia kata, saya tak sanggup lihat anak saya menangis begitu rupa, saya balik. Nabi ajar berubat dengan Habbatus Sauda. Nabi ajar madu ataupun ma'u Zamzam. Pergilah ke Mekah dengan Zamzam, doa Allah Ta'ala. Boleh berubat, laut mati buat lagi. Kalau kita pergi laut mati, selalu berenang lah. Tengok kita balik.
gitu. Kenal lama ke nyerang. Carikan tak payah gitu. Jadi ini sejarah. Sejarah ini kekal sampai hari ini. Jadi mukjizat Al-Quran. Jadi mengenai kelebihan Al-Quran ini akhirnya satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yawmal qiyamah ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود." Nabi kata siapa yang baca Quran dan beramal apa yang ada dalam Al-Quran akan dipakaikan kedua orang tua dia mahkota di hari kiamat. Dan cahaya mahkota, kehebatan cahaya dia lebih hebat lagi daripada cahaya matahari. Kalau orang yang baca Quran dan beramal dengan Quran, ayah dia begitu hebat, Allah Ta'ala bagi kelebihan, orang yang beramal lagi lebih. Fama zannukum billadzi amila bihadza. Bagaimana pula orang tu sendiri yang beramal. Jadi hari ini ada orang dia kata, kemenangan saya dalam pertandingan karaoke semalam saya hadiahkan kepada ibu saya yang baru saja meninggal dunia pagi tadi. Dia hadiah kepada mak dia menang karaoke. Siap. Jadi jangan hadiah benda gitu. Baca Quran hadiah. Betul. Jadi ini kata Maulana Zakaria Syekhul Hadis, dia kata betapa ruginya orang yang ada anak maka tidak diajar Al-Quran pada anak. Satu kerugian dia di dunia, kerugian di akhirat lagi besar, akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Bila Sayyidina Umar dibawa datang satu orang, ayah bawa datang anak dia kata, anak aku ni kurang ajar, keras kepala, bebal, tak pernah kata macam dengan Sayyidina Umar tegur budak tadi, dia kata, anak, kamu ni ada hak kepada ayah kamu sebagai anak, kena taat kepada ayah. Tiba-tiba budak tadi tanya Amirul Mukminin, dia kata, apakah tidak ada hak ayah kepada anak? Apakah ada hak anak pada ayah saja? Hak ayah pada anak tak ada? Tak, Sayyidina Umar kata ada. Tiga perkara besar. Yang pertama, apabila kalau satu orang dapat anak, maka dia kena namakan dengan nama yang baik. Bagi nama yang baik. Cari nama para sahabat, nama-nama yang bagus. Kita minta maaf, atau dia hari ini orang perempuan nama dia Wati. Kalau Wati dalam bahasa Arab dipanggil bersetubuh. Minta maaf. Hari ini kalau tuan-tuan ada rakan tu, boleh kita bagi tahu. Jadi kadang-kadang orang dulu dia tahu nama tu, jadi dia letak je. Kalau Wati tu lain lah. Wati dengan ta tu. Kalau Wati tu bersetubuh. Jadi si eloknya ke nama dekat-dekat gitu ubah. Jadi hari ni tak tahu nak ubah dalam nalar CJ sebab orang payah. Jadi ulama ajar macam mana cara nak ubah nama. Kalau nama kita nama aku tak elok dah, nak ubah nama macam mana? Kita baca bismillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kita menghadap kiblat, kita ya Allah, hari ni aku ubah nama aku kepada nama sekian-sekian. Kita baca bismillah, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menghadap kiblat, baca bismillah, selawat kepada Nabi, dan kita umum, kita mohon pada Allah, ya Allah, kata aku ubah nama aku sekian-sekian, nama itu. Nama aku tak ada makna sebelum ni, dan aku dah ubah nama Abdul Salam contoh. Lepas kita buat macam itu, kita umum elok kepada semua rakan-rakan kita, saya telah ubah nama saya tak elok sebelum ni, jadi ubah nama sekian-sekian, jadi panggil dengan nama ni lah. Jadi bila kita dengar, kita panggil dengan nama tu lah. Hari ni orang suka bergelar, bisa letak ikut nama tu. Mak Jonang, panggil Mak Jonang sampai sudah. Walaupun kawan tu tak suka, jangan gitu, tanya kawan kita. Panggil dengan nama orang kan suka kan. Gitu. Tu nama yang baik pertama sekali. Yang kedua, untuk kita, yang kedua kena ajar Al-Quran pada anak kamu. Tu hak ayah, hak ibu bapa, ajar Quran pada anak-anak. Yang ketiga, mencari pasangan yang baik. Ni pasangan tak tahu mana-mana, jumpa pun ikut dan kahwin juga. Jumpa. Kalau seluar pakar tu punya ketat, kalau duduk nampak punggung. Jumpa kita. Jalan kalau punya macam, boleh dia ambil itu. Nak ambil tak ada masalah, ada kena titik elok. Lepas tu cari ibu yang baik.
Lepas tu hari ni saya rasa tak bagus lah isteri saya macam mana. Dia cari seorang lagi. Dia tanya gitu pula. Tak, didik elok-elok lah. Kewajipan suami pula ajar fardu ain kepada isteri. Pak dah wahid, tak tahu semua kena ajar. Tak larat nak ajar, saya tak pandai nak ajar. Bawa mari majlis ilmu. Itu cara. Tu kewajipan tu kena tanya suami. Kalau kita kemampuan mari duduk majlis ilmu, boleh balik cerita pada isteri, baik cerita. Tak ada kemampuan ada majlis ilmu, bawa isteri kita datang sekali supaya dia belajar. Fardu ain lah. Benda fardu ain. Isteri yang baik, 3 perkara. Bagi nama yang baik, ajar Quran, dan cari pasangan yang baik. Jadi kita tak ada pasangan, kita cari elok. Yang paling elok cari ada apa? Ada agama. Tak ada agama. Jadi budak tadi dia jawab, dia kata, ya Amirul Mukminin, hak kamu sebut tak ada pada ayah. Ayah aku letak aku nama apa? Kelawar jantan. Nama kelawar anak. Ni sebut dalam syarat satu kita baca. Jadi dia kata nama kelawar aku, nama aku, ayahku. Dan ayahku tak pernah ajar aku Quran. Dua tu, anak satu. Jadi ni perkara penting ni kita kena ambil iktibar. Jadi yang mana slow baca Quran maka tu baca. Hal murtahil tu bagus Nabi kata. Baca khatam, baca balik. Kalau orang khatam Quran bulan Ramadan, masa majlis khatam tu di start balik Alif Lam Mim. Betul tak? Atau banyak-banyak baca Qul Huwallah semua gitu gini, maka antara yang akhirnya Alif Lam Mim. Betul tak? Start balik Alif. Tanda dia kita start Alif Lam Mim itu untuk kita baca balik Quran. Itu tanda. Jadi yang mana slow baca Quran tu baca. Lama-lama Allah bagi lancar. Yang mana tak tahu, cari orang yang tahu baca Quran, duduk dia belajar. Dia elok Quran, kita nak pandai, kita duduk seorang-seorang. Kita cari orang pandai, kata tolong ajar saya baca Quran. Kita belajar dalam majlis ramah ni boleh juga, tapi payah sikit. Duduk dengan guru, kita cari guru orang pandai baca Quran, duduk. Untuk imam kita ni boleh habis. Tak, ajar saya Quran. Tak. Malu kat orang mana, duduk seorang-seorang. Baru belajar alif bata, malu. Duduk seorang-seorang belajar. Jadi, ba, ta, boleh ikutlah ke? Jin, ha, boleh. Sampai kat kha, duduk main gitu. Kisah ni berlaku di kawan saya di Universiti Madinah. Dia mula-mula sampai di Universiti Madinah, ada satu orang Australia masuk. Dia ketuk punya sembang, dia kata tolong ajar aku Quran. Aku nak ajar belajar baca Quran. Ingat ke nak belajar tajwid, nak belajar alif bata. Macam mana kamu boleh diterima belajar Universiti Islam Madinah ni? Saya baru masuk Islam sebulan. Orang Australia masuk Islam sebulan, datang buat umrah ke Mekah sampai Madinah, ada muqabalah, dia kata muduga siapa-siapa nak belajar Islam Madinah, aku masuk boleh. Kadang-kadang Islam Madinah ni dia nak ambil, nak ajar mana-mana. Australia tak ada orang Australia, jadi dia terima juga masuk di Islam Madinah. Jadi belajar alif bata sampai kat kha tu, dia main gitu, tak boleh semua. Tapi lepas 2-3 bulan boleh baca 2-3 surah Al-Quran daripada alif bata. Ni masya-Allah. Jadi apabila kesungguhan kita nak menjada wajada, siapa yang usaha sungguh doa sungguh dengan Allah Taala, Allah akan bagi. Jangan kita kata aku bapa lah, kata tak pandai. Memang saya ni benar, memang tak boleh ya. Mau di Al-Quran ni main buah tu. Dia main buah saya ni memang tolol lah, memang tak boleh. Dia main buah tolol, buah Al-Quran. Bak hijau, kereta dia tak tolol. Kereta dia usaha kok dapat pendapatan makin lebih. Dulu pakai kancil, wajah, lepas tu Mercedes, lepas tu Ferrari, makin lama dia tak tolol tu. Dia usaha juga biar boleh. Tapi Al-Quran dia malas lah. Jangan gitu. Benda dunia manusia fokus lebih, benda akhirat lagi boleh. Sebab kita nak lama di akhirat. Gitu. Jadi sekadar itu saja celoteh kita, sembang kita, cerita tazkirah kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita ambil iktibar. Apa yang banyak itu datang daripada Allah SWT. Apa yang ilmu saya sendiri lah. Dan sedikit saya cerita mengenai Al-Quran ini, mudah-mudahan kita ambil iktibar. Didiklah anak-anak kita. Yang seeloknya doktor hafal Quran, melahirkan generasi Al-Quran, engineer hafal Quran. Di Mesir ada satu orang doktor nama Dr. Yusri Hafizahullah. Dia doktor pakar bedah. Mana-mana hospital dia pakar bedah. Selama saya sama dia hafiz Al-Quran dan pakar hadis Nabi. Pagi-pagi ngajar hadis, pukul 8.30 masuk hospital bedah orang.
Dah, ini betul lahir di Mesir. Di Malaysia pun kita boleh lahirkan anak-anak kita. Bagi hafal Quran, ambil SPM, ambil ada tu, belajar. Dah. Budak-budak kecil-kecil boleh baca Quran, bagi dia hafal. Budak-budak kecil kalau dia hafal Quran masa kecil macam tulis atas batu. Tua dia macam-macam dah masuk, dia tulis atas pasir. Kena angin sikit tutup. Dah, mudah lupa. Gitu. Budak-budak dia cepat ini. Jadi kita didiklah anak-anak kita. Lepas tu nak ambil ekonomi apa ambil ya? Terbaik. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Terbaik di kalangan kamu siapa belajar Quran, lepas tu dia ajar Quran. Dah. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Ila alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.